Dalam video ini kita akan belajar mengenai penambahan dan kehilangan oksigen dalam keseimbangan redoks. Dalam tindak balas redoks, pengoksidaan adalah pertambahan oksigen manakala penurunan adalah kehilangan oksigen. Pengoksidaan. Contoh pengoksidaan adalah pembakaran. Hidrogen adalah bahan api bersih yang bertindak balas dengan oksigen. Tenaga haba dibebaskan semasa ikatan kimia terbentuk dan tenaga ini dapat digunakan untuk menggerakkan kereta. Oksigen juga bergabung dengan logam. Apabila oksigen bertindak balas dengan ferum, ferum mudah dioksidakan. Apakah nama biasa bagi Fe2O3? Cuba fikirkan apa yang berlaku apabila besi terdedah kepada udara dalam masa yang lama. Anda mungkin telah agak Fe2O3 adalah besi berkarat. Inilah sebabnya barang-barang yang diperbuat daripada besi sering disalut dengan logam lain seperti zinc dalam proses yang dikenali sebagai galvanisasi. Zinc masih boleh bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan zinc oksida. Sebenarnya ia bertindak balas dengan cepat sehingga besi yang disalut dengan zinc tidak dapat dioksidakan kerana dilindungi dengan lapisan zinc oksida. Anda boleh menjadikan tindak balas ini menjadi lebih pantas dengan menggunakan haba. Haba membekalkan sebahagian tenaga yang diperlukan untuk memutuskan ikatan sebelum ikatan baru boleh terbentuk. Hemoglobin dalam darah membawa oksigen ke seluruh badan dengan tindak balas pertukaran oksigen. 4 ion ferum 2 positif terletak di tengah. Apabila oksigen terikat, ferum 2 boleh dioksidakan secara berbalik. Apabila ditambah oksigen BER cas negatif, ia dipanggil suproksida. Apabila darah sampai ke tempat yang diperlukan dalam badan, oksigen dilepaskan dan besi itu diturunkan kembali menjadi ferum 2 positif. Sekarang mari kita lihat penurunan. Ingat, penurunan adalah kehilangan oksigen. Beberapa oksida apabila dipanaskan akan melepaskan oksigen dan mengalami penurunan. Pada abad ke-17 semua percaya bahawa pemanasan bahan akan selalu menghasilkan unsur tulennya dan benar, oksigen tulen memang terbebas dengan menurunkan merkuri oksida, tetapi apa yang tidak diketahui ketika itu adalah bahawa pemanasan boleh menyebabkan penurunan atau pengoksidaan. Adalah sangat penting untuk kita menurunkan oksida logam dan menghasilkan logam tulen. Hal ini mempunyai sifat unik yang berguna untuk industri. Sebagai contoh, lihat relau bagas. Di sini kita boleh menggunakan karbon untuk menurunkan ferum oksida, biji besi menjadi besi. Jangan lupa, karbon yang digunakan dalam relau bagas adalah karbon seperti arang batu. Biasanya relau bagas tidak cukup panas untuk karbon bertindak balas secara langsung dengan ferum oksida. Karbon bertindak balas dengan oksigen di udara untuk membentuk karbon monoksida. Adakah ini pengoksidaan atau penurunan? Hentikan video dan fikirkan. Oksigen diperoleh oleh karbon untuk membentuk karbon monoksida, jadi ini adalah tindak balas pengoksidaan. Jadi apa yang berlaku pada karbon monoksida? Seterusnya, ia bertindak balas dengan besi untuk menghasilkan logam besi tulen. Pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Ferum kehilangan oksigen, tindak balas penurunan manakala karbon monoksida memperoleh oksigen dan membentuk karbon dioksida, ia tindak balas pengoksidaan. Kita telah bincangkan pengoksidaan dan penurunan dalam video ini dari segi penambahan dan kehilangan oksigen menggunakan contoh dari industri dan alam semula jadi. Sekarang giliran anda untuk meneroka yang lain yang anda dapati di sekitar anda. Dalam video ini kita akan belajar mengenai ukuran arus elektrik dengan mempertimbangkan sel elektrokimia. Apabila logam membentuk ion, mereka akan melepaskan satu atau lebih elektron. Boleh anda ingat cas pada elektron? Hentikan video dan fikirkan. Jawapan yang betul ialah elektron BER cas negatif. Apabila logam melepaskan elektronnya, mereka melakukannya dengan daya yang tertentu. Ia digelar volt yang selalu diukur menggunakan voltmeter. Jika anda menyambungkan kuprom dan zinc ke voltmeter di dalam larutan ion mereka dan sambungkannya dengan titian garam dan wayar, anda telah membuat sel elektrokimia, juga dikenali sebagai bateri. Tetapi secara teknikal, bateri adalah kumpulan sel dihubungkan bersama. Dua logam yang dihubungkan dengan cara ini menyebabkan arus elektrik. Ini kerana zinc terletak lebih tinggi daripada kuprom dalam siri elektrokimia. Ini bermaksud bahawa zinc boleh melepaskan elektronnya lebih kuat daripada kuprom. Elektron mengalih di sepanjang wayar dan melalui voltmeter dari zinc ke kuprom. Aliran elektron adalah arus elektrik dan diukur menggunakan ammeter. Arus diukur dalam amp.
Semakin banyak cas yang melepasi titik dalam wayar pada saat yang sama, semakin tinggi arus. Penting untuk anda ingat bahawa elektron tidak mengalir dari larutan, tetapi pada wayar. Yang merentasi titian garam hanyalah ion. Voltmeter mengukur daya pelepasan elektron melalui wayar. Katakan anda menggantikan zinc untuk logam yang lebih tinggi pada siri elektrokimia seperti magnesium, boleh anda ramalkan apa yang akan berlaku? Jawapan yang betul adalah magnesium akan melepaskan elektronnya dengan daya yang lebih besar ke arah kupron. Hal ini menyebabkan voltan yang lebih tinggi pada voltmeter. Ianya disebabkan oleh daya yang lebih besar dikenakan pada elektron, lebih banyak cas akan melepasi titik dalam tempoh tertentu. Ini bermaksud arus akan lebih tinggi juga. Adakah anda dapat merumuskannya dengan tepat? Apa yang telah kita pelajari? Pertama, pelbagai kombinasi logam yang dihubungkan dalam sel elektrokimia akan menghasilkan voltan yang berbeza. Kedua, ukuran voltan dan arus bergantung pada kedudukan logam dalam siri elektrokimia. Dan ketiga, semakin jauh jarak logam dalam siri elektrokimia, semakin besar ukuran arus dan voltan dihasilkan. Dalam video ini kita akan melihat kimia di sebalik penghasilan besi dari biji besi. Inilah siri kereaktifan logam yang dibincangkan sebelum ini. Pada sejarah awal bumi, besi seperti logam lain akan dijumpai sebagai unsur dalam kerak bumi. Kemudian, apabila tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan oksigen wujud, ferom digabungkan dengan gas reaktif baru yang menghasilkan oksida logam. Proses ini akan memakan masa berjuta-juta tahun. Kini besi dijumpai sebagai sebatian, ferom oksida dalam biji yang dikenali sebagai hematit. Untuk menurunkan besi dari oksida, kita memerlukan bahan yang lebih reaktif, murah, dan mudah dijumpai. Karbon adalah calon terbaik. Sehingga revolusi industri pada abad ke-18, sumber karbon adalah arang yang menyebabkan penebangan hutan di banyak tempat di Eropah. Penemuan bahawa kok yang hampir tulen dengan karbon boleh dibuat dari arang batu merupakan kepercayaan utama. Karbon yang bertindak sebagai agen penurunan yang menurunkan oksigen dari sebatian dan sebagai bahan bakar untuk membekalkan suhu tinggi relau bagas yang memerlukan lebih dari 1500 darjah Celsius untuk membolehkan tindak balas diteruskan. Sebenarnya hanya ada 3 proses. 1. Karbon membakar untuk menghasilkan karbon dioksida. 2. Karbon dioksida bertindak balas dengan lebih banyak karbon untuk menjadikan karbon monoksida. 3. Karbon monoksida kemudian menurunkan oksida besi menjadi besi. Tindak balas penurunan dapat diringkaskan seperti ini. Tindak balas ini dapat dikelaskan dalam beberapa cara. Ini adalah tindak balas penyesaran kerana karbon lebih reaktif daripada ferom dan sebagainya boleh menyesarkan ferom dari oksida besi. Tindak balas juga merupakan contoh tindak balas penurunan, di mana oksigen diturunkan dari sebatian. Pada masa yang sama, karbon mengalami pengoksidaan untuk menghasilkan karbon dioksida. Ferom oksida telah diturunkan menjadi besi kerana penurunan dan pengoksidaan berlaku secara serentak. Ini adalah tindak balas redoks. Pemindahan elektron yang mana boleh dikesan semasa tindak balas redoks ini yang memberikan definisi lain yang lebih berguna tentang maksud redoks. Kita melihat bagaimana perubahan nombor pengoksidaan besi dan karbon dalam ion tindak balas bermula dalam keadaan positif 3 dan berakhir dalam keadaan sifar. Ingat, semua unsur mempunyai nombor pengoksidaan sifar untuk mencapai seperti ini. Ion positif 3 mesti memperoleh 3 elektron, penurunan adalah penambahan elektron. Karbon bermula pada nombor pengoksidaan sifar, dan berakhir pada karbon 4 positif. Karbon mesti kehilangan 4 elektron untuk mencapai perubahan ini. Pengoksidaan adalah kehilangan elektron. Semua elektron yang hilang oleh atom karbon diberikan kepada ion ferom 3 positif. Jadi kita mempunyai tindak balas penurunan dan pengoksidaan iaitu tindak balas redoks.